usah, jangan kau terhenti. Berpautlah wahai nyawa, ini bukan mimpi. Saksikan dengan mata, rasakan dengan jiwa. Kau sedang tinggi, jauhnya kau terbang. Siapa sangka getir yang menghalang tak besar mana. Payah semalam, moga mudah selamat. Okey. Uh, Latihan. Okey, ada okey, sebelum tu boleh dengar boleh dengar, boleh nampak. Boleh. Boleh. Okey, dalam dalam rakaman tu ada latihan yang tak ada jawapan dia tu, saya tak bincang kan. Okey, latihan ni lah kan. Ya. Okey, kita akan tengok jap jawapan dia untuk latihan ni. Okey, soalan pertama. Dia sama je dengan latihan yang dalam video tu yang sudah bincang tu, cuma tukar-tukar edit sikit-sikit lah. Kalau yang sudah kena bincang tu, itu baju, ni sekarang seluar. Okey. Jadi kita tengok sekarang soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Sabar. Okey, soalan nombor 1, 3 saiz seluar yang berbeza. Okey, ada 3 saiz seluar yang berbeza, sangat kecil, kecil, besar dan sangat besar. Jadi mula-mula kita label dulu. Ikutlah biasanya saya label A, B, C, D je ni. Setiap saiz tu kita labelkan A, B, C, D. Contoh. Kamu label apa? Sama kan? Ke kamu label huruf lain? Tak kisahlah. Sama ya. Sama je. Kita senangkan cerita lah kan, A, B, C, D. Tapi huruf mesti berlainan lah. Huruf lain Okey, bagi dua jenama, iaitu jenama Raymond dan Invictus. Okey, Raymond saya guna R lah. Okey, pastikan dia punya huruf dia lain-lain. Jangan guna huruf yang sama. Invictus, I belum ada, jadi kita guna huruf I. Macam tu. Okey, nyatakan ruang sampel. Yang pertama, soalan pertama, nyatakan ruang sampel. Ruang sampel simbolnya S. Okey, sampel S sama dengan ada kurungan berbulu tu, buka. Apalah jawapan kamu? SA, SB, SD, SD. Oh, kamu guna Raymond tu sebagai S S kah? Enggak, R. R kan? R. Jadi R, RA, RB, RB, RD, okay, RC, RD. Lepas tu lagi? IA, Okay, IA, IB, IB, IC, ID. IC dengan last kali ID. Saya buat di bawah lah, tak cukup. Tak nampak pula nanti. Okay, tutup kurungan Ini namanya kurungan berbulu. Tak tahulah kurungan dalam bahasa Inggeris curly bracket Curly, tak tahulah ejaan dia betul tu. Curly bracket, kurungan melengkung. Gitulah. Okay, saya panggil kurungan berbulu. Yang ni yang hujung ni, kurungan ni. Okay, yang kedua, berapakah bilangan unsur bagi ruang sampel yang tadi? 8. 8. Jadi N, simbol dia, kamu belajarlah buat simbol dia. N, S. Okay, maknanya number of sample adalah 8. 8 kamu kira je lah ni.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Jawapannya 8. Okey, sama tu kamu semaklah guna pen tanda lah. Okey, dalam kedai soalan nombor 2. Okey, dalam kedai ada 2 motosikal yang berbeza brand. Satu Yamaha dengan yang murah. Dengan setiap jenama mempunyai tayar yang berbeza saiz, iaitu kecil, besar dan sangat besar. Ini pun benda yang sama lah kan, kamu labelkanlah ni A, B, C, saiz dia tu A, B, C. Dan Yamaha yang murah tu macam mana ni, huruf apa? Kamu pakai huruf apa? Yamaha. Sama aja, ABC. ABC juga. Ya. Maksudnya buat macam ni, A, B macam tu. Oh, enggak. Y Yamaha. Okey, boleh. Y dengan X ataupun X dengan Y Yamaha X, yang murah tu Y Okey. Jadi untuk soalan pertama, jika sebuah motosikal dipilih, senaraikan semua kesudahan kemungkinan yang kita pilih tu. Jadi banyaklah kemungkinan dia ni. Okey, senaraikan kesudahan. Kalau soalan kata senaraikan kesudahan, macam mana kamu buat? Dia punya sampel dia je, enggak payah tak payah kurungan kan? Betul? Ya. Dia senaraikan saja dia punya elemen dia lah. Jadi di sini sama ada jawapan dia XA. Tak payah kurungan, tak payah apa-apalah, okey. Jadi XA, XB, XC itu untuk brand Yamaha, ada 3 saiz yang berbeza. Okey, koma lagi. Lepas tu yang murah YA, YB dan YC. Okey, boleh? Boleh. Amalina, okey. Okey. Kalau ada tu tanya je lah Kalau ada apa-apa ni cepat sangat ke apa ke, tanya je. Okay, jadi soalan nombor 2 pula. Okay, jika X ialah peristiwa membeli sebuah motosikal berjenama Yamaha. Ini dispesifikkan. Okay, fokus kepada Yamaha sahaja. Okay, senaraikan unsur bagi X itu. Maknanya bagi yang jenama Yamaha tu lah. Jadi macam mana ni? X. Okay, X sama dengan kurungan XA, XD, XC. Okey. XA, XB dengan XC. Ada berapa? 3 je kan? Ya. Okey, jadi 3 je lah kemungkinan dia. Kalau soalan pertama tadi dia tak bagi tahu jenama apa. Jadi semualah kemungkinan yang kita pilih motosikal tu. Kalau soalan yang kedua tu dia sudah spesifikkan jenama Yamaha je Okey, yang ketiga, senaraikan X, apa itu maksud X, tu? Pelengkap. X, Okey, X, tu pelengkap. Set pelengkap Jadi jawapan dia maknanya yang macam mana? Apa maksud dia? Apa yang kena tulis? Apa jawapan dia? YA, YB, YC. Macam mana kamu tahu tu jawapan dia? Lupa. Macam mana? Apa maksud pelengkap? Set yang melengkapkan apa yang tak lengkap kan? Okay, kita tengok balik. Soalan, kita tengok yang X. Mana X tadi? Yang ni X yang atas dia ni. Kalau X ni yang ini, maksudnya yang X, tu yang selain daripada yang sudah kena tulis ni, itulah jawapan dia yang melengkapkan semua tu. Jadi yang selain daripada X ni, itu maksud set pelengkap lah. Okay? Jadi tengok balik. Kalau penuh dia macam ni, ni penuh dia ni. Mana yang X, tu yang selain daripada yang kamu jawab soalan sebelum tu. Selain daripada ini, itulah jawapan dia. Jadi yang inilah belakang ni. Ni. Yang belum kita kacau lagi tu, itulah jawapan dia. Jadi YA, YB dengan YC. YC. Okey.
Jauh sikit kurungan dia tu. Itu namanya set pelengkap. Okey, cari nilai nx dengan nx koma tu. Ni maksudnya kita kira je ni. Kira dia punya unsurnya ada berapa. Jadi nx yang pertama, ada dua soalan tu. Nx dulu. Yang berapa nx? 3. 3. Ni senang je ni. Kamu tengok soalan ni je. Tengok x kamu ada berapa? 1, 2, 3. Maka ada 3 lah. Kalau n, satu lagi dia minta nx koma ataupun nx prime. Yang tadi kamu kira ada 1, 2, 3 juga kan? Jadi sama. Itu jawapan dia. Itu je. Okey, selesai. Ni soalan-soalan yang mudah lah sebenarnya. Okey. Ada mahu ditanya tentang ni? Bahagian sini? Ada. Tidak. Okey, cuba selesaikan kuis ni. Kita ada lebih kurang 25 minit lebih lagi. Kamu 2 orang je. Kalau kamu selesaikan, kamu terus tanya pun tak ada masalah. Kalau 2 orang je. Kalau ramai. Sudah. Sudah. Oh, sudah. Ni Amalina nombor berapa? Sudah siap? Sudah. Oh, sudah. Okey. Kalau sudah, senangnya kerja. Okey. Baik, satu huruf dipilih daripada perkataan membeli. Perkataan membeli. Kalau dalam exam, apa-apalah perkataan yang kita pilih tu ada huruf yang sama. Kalau membeli, kalau kita tengok sini, membeli tu huruf M ada berulang 2 kali, I ada 2 kali, kan? Okey. Dalam buku teks dia tak tunjuk contoh, kalau tak silap saya dia tak tunjuk kok contoh yang ada huruf yang sama. Jadi maksudnya perkataan membeli tu walaupun huruf sama, maksudnya huruf lain-lain lah kita kena anggap. Contohnya M pertama tu kita labelkan M1, I pertama tu kita labelkan I1. Jadi perkataan yang M ada berulang kali tu, itu adalah M2. Maknanya kita anggap huruf M itu berbeza. Itu dalam kebarangkalian lah. Okey, dalam tajuk kebarangkalian. Okey, jadi yang huruf B ada sekali je kan. Huruf I ada ulang juga. Ulang 2 kali. Jadi I2. Okey, jadi L ada sekali je. Untung tak ada masalah. Huruf I ada sekali je. Membeli. M ada 2, I ada 2. Jadi labelkan M1, M2, I1, I2. Okey. Jadi soalan dia, apakah kebarangkalian huruf M? Mana huruf M kita? Huruf M kita ada berapa tadi M? 2 kan? 1, 2. Jadi 2 daripada berapa? 7. Senang je. Jadi kita 7 ni jumlah dia. Dia macam pecahan biasa je ni, tak ada masalah ni. Jadi 7 tu adalah bilangan jumlah semua tu. Semua 7. M ada 2, jadi 2 di atas. 2/7. Jawapannya bola. Tu. Okey, baiklah. Okey, soalan nombor 2. 12 orang murid bermain hoki. Sebuah kelas ada 40 orang murid. Ni senang lah, nampak susah ni. Senang je ni. 40 orang murid jumlah dia. Cari kebarangkalian murid yang tidak bermain hoki. Tak main langsung. Jadi 12 main, tak main berapa orang? Tolak lah kan? 28. Okey, tolak lah. Jadi kita tolak dulu. 40 tolak 12. 28. Ini yang tak main lah. Ataupun tidak main. Jadi soalan dia memang suruh diminta cari kebarangkalian murid yang tidak bermain hoki. Maka kita buat pecahan dia. Jadi di atas dia yang tidak bermain tadi 28. Semua sekali 40. Tapi tak ada jawapan dia. Maksudnya kita kena buat apa? Mudahkan dia. Okey, kita simplify dia punya fraction tu.
Jadi 28, 40, sifir dia kalau kamu ingat sifir 4 pun boleh. 4, 7 kan? Iya. Bagi 4, 10. Jadi jawapannya 7/10. Okey, jawapannya daun. Boleh ni? Boleh. Okey, ataupun ada soalan yang kamu mahu tanya dulu? Soalan yang kamu mahu bincang duluan? Yang kamu rasa agak pening sikit daripada yang lain? Sekejap. Kalau ada yang lebih pening, kita bincang yang tu dulu. Kalau yang simple-simple ni, kamu boleh buat sendiri ni. Tak banyak juga soalan dia. Macam 7 ke. 7 atau 8. 7 soalan. 7 dengan 6. Nombor 7 dengan 6. Kita tengok nombor 6 dulu. Kita tengok nombor 6 dulu. Kebarangkalian untuk memilih seorang murid lelaki dari kelas 1 Ali. Dari kelas 1 Ali. 1 Ali tu nama kelas. Ialah 3/5 Okey, dia bagi kebarangkalian siap-siap sudah. Dia tak suruh kamu cari kebarangkalian tu. Okey. Jadi, jika kelas tersebut mempunyai 15 orang murid lelaki, cari jumlah murid kelas 1 Ali. Okey, 15. Jadi lelaki dalam satu kelas tu 15 adalah lelaki. Perempuan tak tahulah. Okey, perempuan kita tak tahu. Jadi jumlah dia pun kita tak tahu. Jadi dalam soalan macam ni, dalam satu kelas, jadi kita katakan lelaki tadi 15 orang. Yang perempuan tadi tu tak ada. Maknanya kita buat X lah. Okey, X. Jadi jumlah dia, ini saya rumuskan dia punya, kamu rumuskan dia punya cerita lah. Jadi jumlah dalam kelas tu adalah 15 campur X. Betul? Betul. 15 campur X. Kan? Okey, 15 campur X. X tu tak tahulah kan? Jadi soalan dia cari jumlah. Soalan dia suruh minta cari inilah. Cari jumlah 15 campur X, apa jawapan dia. Tapi X tu kena cari dulu. Itulah dia punya masalah dia. Okey. Jadi kita nak cari X. Jadi kita tengok balik apa yang dia bagi. Yang dia bagi, kebarangkalian memilih seorang murid lelaki. Kebarangkalian memilih seorang murid lelaki ialah 3/5. Jadi kita boleh buat pecahan sudah. Kalau kita pilih murid lelaki, berapa jumlah murid lelaki tadi? 15. Okey, 15. Letak di atas. Di bawah letak apa? Di bawah adalah jumlah semua kan, betul? Berapa jumlah semua? Belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Tapi saya boleh tulis inilah, saya letak ni lah. Nampak ni, 15 campur X. Nampak ni? Yang ni, 15 campur X. Jadi saya cuba letak. Saya letak je apa maklumat yang saya tahu, saya letak je. Walaupun kita tak tahu X tu. Tapi kita akan jumpa nanti. Kita akan tahu macam mana mau cari tu. Letak je dulu. Okey, lepas saya buat macam ni, saya buat sama dengan sama dengan apa? Sama dengan itulah yang dia bagi tu, 3/5. Dia sudah bagi jawapan dia lah, siap-siap. Kalau soalan sebelum ni kita cari dia punya kebarangkalian. Soalan ni kita tak cari kebarangkalian, dia sudah bagi. Kita hanya undur balik ke depan lah. Undur balik. Okey. Setakat ni, ini persamaan kita. Ini adalah persamaan kita akan guna untuk selesaikan cari X. Setakat ni ada masalah ke ni? Iya, ada. Tiada. Setakat yang saya warnakan biru tu, Amalina boleh? Dia boleh ikut? Boleh. Okey. Kita hanya guna benda yang biasa kita buat. Sebab dia kata kebarangkalian untuk memilih budak lelaki, maka mestilah jumlah lelaki di atas.
Dan di bawah ni mesti jumlah dia semua sekali dalam kelas kan. Yang logik je ni. Dan jawapan dia 3/5. Ini kebarangkalian sudah dipotong siap-siap. Jawapan dia sudah dapat dibagi sudah 3/5. Okey, sekarang ni kita mahu move on. Jadi bila dapat persamaan itu, saya guna warna lain. Okey. Kita boleh guna kaedah apa ni kalau kamu belajar dulu? Kita boleh kita boleh darab silang kan. Kita cuba darab silang. Jadi saya darab silang ni. 5 darab dengan 15 ke sana. Jadi saya tulis sebelah sinilah. 5 ataupun 15 darab dengan 5. Tu yang sebelah kiri lah ya. Yang ini, yang 5 ni naik ke atas darab dengan 15 ni. Okey, sebelah kiri. Sebelah kanan dia sama dengan sebelah kanan dia tengok balik tadi. 3 darab dengan benda ni. Benda ni. Okey, 3 darab dengan 15 campur dengan X. Jadi saya buat kurungan. Ini penting. Apa-apa yang kamu nampak seperti yang kena selalu bagi tahu tu, apa-apa yang kamu nampak sesuatu yang panjang, kamu letaklah kurungan untuk menyelamatkan diri kamu lah. Letak awal-awal dari sini pun, di sini pun sudah letak ni. Supaya nanti dia tak pening. Okey. Jadi ini kita dapat macam ni. Ini boleh selesaikan dulu ni. 15 darab 5 berapa? Berapa? 15 darab 5? 75. Okey, yang ni 3. Ni macam mana kita buat? Di tingkatan 1 dulu. Macam mana kamu belajar ni? 3 darab 15 darab X. Okey, darab masuk kan ni? Ini kita guna dengan apa istilah yang biasa kita pakai tu. Darab masuk. 3 darab 15 dan 3 darab X. Ni darab masuk. Jadi 3 darab 15. Darab dulu. 3 darab 15 berapa? Berapa? 45. Okey, 3 darab 15 45 Okey. Lepas tu tambah, ni turun bawah je ni, tambah. Lepas tu 3 darab dengan X. 3, tadi 3 darab 15 settle. 3 darab X pula dapat berapa? 3X. Okey, 3X. Macam ni. Boleh ikut. Boleh. Okey. Lepas tu kita cuba tengok mana yang boleh diselesaikan, mana yang boleh dipindah untuk lebih simple lah, lebih mudah nampak. Apa yang boleh dipindahkan? Ni kan nombor 45 ni pindah sana. Betul? Supaya dapat kira dengan dapat bergabung ataupun kita boleh kira dengan 75 tu. Jadi 75 kekal. Okey, 75. 45 saja kita pindahkan jadi tolak kan? Betul? Tolak. Betul. Okey, tolak 45. Okey, sama dengan sebelah kanan tinggal 3X. 3X. Okey, 3X. Okey, kira dulu 75 tolak 45. 30. 30. Okey, sama dengan 3X. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tengok, rupa-rupanya melalui kaedah ini ataupun daripada yang kita start tadi tu, kita start di sini tadi. Okey. Kita mencari X pula. Tak apalah, kita cari X. Soalan tak minta cari X X tu adalah apa tadi? X tu adalah perempuan kan? Betul? X tu perempuan. Kalau ikutkan X tu adalah bilangan perempuan. Tapi soalan tak minta cari perempuan. Soalan minta jumlah kan. Dalam soalan dia minta jumlah murid lelaki plus wanita. Lelaki plus perempuan. Tambah. Tapi tak apalah. Maksudnya kita guna kaedah betul. Cuma nanti kita mungkin dapat X dulu. Tiba-tiba kita dapat X dulu. Kita dapat kira X dulu. Okey. Jadi kita dapat kira X tu maksudnya kita pindahkan 3 ni ke sini. Operasi apa? Bahagi. Bahagi. Tolak. Okey, jadi 30. Tolak.
Bahagi. Bahagi. Jadi 30 bahagi 3 sama dengan X. Jadi dapatlah X dulu. Tak apalah, kita dapat X dulu. Okey. Jadi balik pada soalan asal dia. Soalan asal dia minta jumlah murid dalam satu kelas tu. Jumlah murid. Ini lelaki plus perempuan lah, tambahkan. Inilah yang jumlah dia ni. Ini tidak banyak. Sudah jalan kerja dia. Maka kita tulis jumlah. Jumlah sama dengan 15 campur dengan 10. 10. Kan kalau saya tulis balik ini X telah tadi yang ni daripada sini ni. Itu asalnya X, tapi kita dapat X dulu, tak apalah. Maknanya 15 kita sudah dapat X tu 10. Jadi 25. Jawapannya 25 jumlah murid semua. Okey? Boleh. Jawapannya C. Jadi itulah soalan nombor 6 tu dia tak minta cari kebarangkalian, tapi dia minta benda lain. Tapi kita masih guna rumus kebarangkalian. Okey, nombor 6 settle. Apa lagi satu lagi nombor? 7. Alah sekali untuk 7. Sebuah bakul diisi 12 biji telur. 3 biji daripadanya adalah busuk. Busuk tu rosak lah maksud dia. Jika sebiji telur dipilih secara rawak, berapakah kebarangkalian untuk mendapat telur yang baik? Jadi kita gariskan perkataan telur yang baik. Telur yang baik. Jadi kalau 3 yang busuk, berapalah baki yang tinggal yang baik tu? 9 kan? Jadi kalau kita buat sikit dia punya ayat dia tu. Jadi yang baik, saya buat ayat dia telur baik. Telur baik. Telur baik sama dengan 12 tolak 3 lah. 3 tu busuk. Jadi 12 tolak 3 jadi 9. Maka kebarangkalian dia untuk mendapat telur yang baik adalah berapa per berapa? 9/12. Okey, yang baik di atas 9 per dengan jumlah dia tadi, semua jumlahnya 12. Tapi tak ada jawapan dia tu. Bahagi. Kita mudahkan. Okey? Kita mudahkan guna kalkulator pun boleh ataupun guna sifir biasa je ni. 9 bagi 3 dengan 12 bagi 3. Jadi sifir 3 lah. Ya. Sifir 3. Ni 3 per 4. Okey, boleh? Boleh. Ada lagi mana ya? Kita bincang satu-satu lah ni. Okey, nombor 3. Kita tengok nombor 3. Sebuah kotak mengandungi 10 pen merah, 15 hijau, 20 biru. Merah 10, hijau 15, biru 20. Buat catatan ringkas. Jika sebatang pen dipilih secara rawak, maknanya daripada semua tu satu batang pen dipilih secara rawak, tak kisah warna apa, kita tak tahu. Apakah kebarangkalian pen hijau? Okey, pen hijau. Maknanya kita fokus pada hijau. Kebarangkalian pen hijau. Kita buat pecahan. Jadi pen hijau ada 15 kan? 15 pen hijau. Okey, di bawah dia jumlah. Berapa jumlah dia? Ni kamu buat step dia lah ni
Ataupun kamu tambahkan asing-asing boleh jugalah. Tambah asing-asing kan 10 campur 15 campur 20. Kita kirakan asing-asing 45 tu jumlah dia. Jadi tulis di sini 45. Okey, jadi di sini kalau kamu tekan kalkulator boleh juga. Sifar 15 pun boleh. 15 bahagi 15, 45 bahagi 15. Jadi jawapannya adalah 1/3. Boleh ni? Boleh. Amalina boleh Boleh. Yang penting dia punya pecahan dia tu itulah. Maksudnya yang di bawah tu sentiasa jumlah. Jumlah apa yang ada. Semua sekali. Yang di atas tu ikut soalan dia. Kalau dia kata pen hijau, maka di atas ni jumlah hijau lah. Kalau pen kuning, adakah kuning sini? Tiada. Kalau dia tanya merah, maksudnya di atas ni merah lah 10. Jadi ikut soalan dia. Hati-hati bila kita baca soalan ni. Okey, nombor 4. Nombor perdana. Ni kena ingat ni nombor perdana ni. Okey, raja-raja menunjukkan nombor kad bernombor. Jika sekeping kad diperoleh secara rawak, maknanya tutup mata, ambil satu kad. Okey. Apakah kebarangkalian kad bernombor perdana diperoleh? Kebarangkalian kad bernombor perdana. Ingat nombor perdana. Jadi mula-mula kita kena tengok dulu manakah nombor-nombor perdana daripada semua nombor-nombor ini. Okey. Okey, jadi nombor perdana, kita tengok dulu nombor perdana yang mana? Okey, yang nombor 3 tu perdana ke? Perdana. Okey, ni perdana, saya labelkan P lah, perdana 5. Perdana. Perdana. 2. Tidak. 2 tidak. Ingat. 2 perdana ke tidak? Dua? Tidak. Tidak. 2 perdana. Tengok nombor 2. Nombor perdana maksud dia adalah nombor apa? Ingat nombor apa maksud nombor perdana? Nombor yang hanya boleh nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri, kan? Betul? Oh, ya. Okey, kalau maknanya dia tak ada hasil darab yang memberikan jawapan 2. 1 darab 2 saja dapat 2, kan? Dia tak ada lagi hasil lain yang boleh darabkan sampai dapat 2. Jadi nombor 2 tu nombor perdana lah. Okey, nombor 7. Perdana. Okey, 7 perdana. 9. Nombor 9. Perdana. Perdana juga. Nombor 9 ada bolehkah darab? Cuba test. 3 darab 3 dapat Boleh, berapa? 3. Okey, kalau boleh maksudnya dia bukan dia bukan perdana. Selain daripada dirinya sendirilah, maksudnya 1 darab 9 itu tak kecil lah. 1 darab 9 memang 9. Tapi ada lagi ke nombor lain yang boleh darabkan dapat 9 jawapan dia? Kalau ada, maka nombor itu bukan nombor perdana. Okey, bukan nombor perdana. Okey, nombor 6. Bukan. Bukan. Sebab apa bukan? 3 darab 2. Sebab boleh darabkan. Ada nombor yang boleh didarabkan dapat 6. 3 darab 2, 6. Okey, nombor 10. Bukan. Bukan. Sebab boleh Didarabkan. boleh darabkan. Contohnya 5 darab 2. Okey, nombor 4 lagi. Bukan. Bukan. Ni senang je ni. Mesti ada. Ni 2 darab 2 lah. Boleh kan? Okey, 12. Bukan. Bukan juga. Okey, sebab dia boleh darabkan antara apa dengan apa. Contohnya. 6 darab 2. Okey, sebab boleh darab nombor yang lain. 6 darab 2 boleh jadi 12. Okey, 15. Last kali. Bukan. Okey, bukan. Alasan dia? Sebab 3 kita boleh, darab 5. sebab dia boleh jadi, dia boleh ada 3 darab 15 pula. 3 darab 5. Okey. Jadi di sini ada berapa yang tidak boleh didarabkan nombor lain selain daripada nombor 1, tak ada nombor lain.
yang boleh didarabkan menjadikan hasil dia ini. Jadi ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Kan? Jadi di sini soalan dia minta apa? Apakah kebarangkalian kad bernombor perdana? Jadi kita buat pecahan lah. Jadi nombor perdana, berapa jumlah dia perdana tadi? 4 di atas. Okey, di bawah dia ada berapa? Jumlah dia semua ada? 10. 10. Okey, tambahlah semua tu. Ada berapa kad semua tu? Ada 10. Maka kita guna, kita permudahkan. Okey, sifir 2 pun boleh. Guna kalkulator pun tak ada masalah. Jadi 2/5. Sifir 2 Ini 2/5. Okey, saya tanya kamu lagi lah. Ini untuk ulang kaji lah. Nombor perdana. Kalau nombor 13, adakah nombor perdana? Mau tanya Amalina dulu lah. Amalina, nombor 13. Adakah nombor 13 itu perdana? Kalau ada lah dalam soalan ni. Saja tanya. Perdana. Okey, perdana. Ni adalah nombor perdana. Sebab apa? Sebab tak ada pun sifir yang ada nombor 13. Maksudnya tak ada sifir yang kita boleh darabkan supaya jadi nombor 13. Melainkan 1 darab 13 sajalah. Tapi tak acil lah. Kalau 1 darab dengan 1 tak acil lah. Maksudnya nombor lain daripada 1 adakah? Kalau tiada, itulah nombor perdana maksud dia. Okey. Jadi nombor 13 adalah nombor perdana. Nombor perdana. Okey. Jadi itu adalah sedikit ulang kaji je. Okey, nombor 5. Didapati sebuah kotak diisi dengan sebilangan kad putih hitam. Okey, dalam kotak tu ada putih. Okey, ada putih dan ada hitam. Kebarangkalian dipilih, tapi banyaklah saya tak tulis berapa tu. Kebarangkalian dipilih sekeping kad berwarna putih adalah 5/8. Dia kata yang warna putih, kebarangkalian ni adalah 5/8. Dia sudah bagi tu 5/8 jawapan siap-siap tu. Soalan dia minta, apakah kebarangkalian diperoleh kad warna hitam? 3/8. Probability for getting black card. Black card. Macam mana dapat 3/8? Macam mana kamu dapat 3/8? Dia punya totalnya 8 kata. Okey. Total tak tahu kalau kamu kata total 8, saya tak berapa tepat tu. Sebab kita tak tahu bila bercakap pasal kebarangkalian, kalau dia bagi 5/8, mungkin asal dia contohnya kita boleh darab 2. Contohnya asal dia adalah 10/16. Mungkin total dia 16 kan? Ingat kebarangkalian tu jawapan akhir dia tu kan dia sudah dimudahkan kan, kita potong-potong kan. Tapi asal dia tu berapa jumlah asal kita tak tahu. Kita hanya tahu kebarangkalian dia. Jadi sebenarnya kenapa dia jadi 3/8? Kamu ingat dalam saya punya video tu saya cakap kebarangkalian untuk semua peristiwa terjadi, maknanya kebarangkalian untuk dapat sekeping kad putih dengan sekeping kad hitam, semua tu nilai kebarangkalian berapa? 1 kan nilai kebarangkalian. Tahu 1? Ya. Kan 1 yang dalam saya punya video tu ada saya sebut tu. 1. Jadi kebarangkalian kalau perfect 1, maksudnya campur semua, hitam dapat putih dapat hitam. Kan 1. Jadi kalau semuanya 1, kita mahu cari sekarang ni yang hitam saja. Yang putih sudah bagi. Jadi baki je lah. Jadi 1 semua tolak dengan kebarangkalian putih 5/8. Itulah kebarangkalian yang hitam punya. Okey. Jadi betul lah yang kamu kata 8 tadi tu. Sebenarnya 8 tadi tu dia 1 ni sebenarnya 8/8 lah. Kalau kamu belajar matematik, kita kena samakan dia punya penyebut dia kan. Tapi kalau soalan tanya berapakah jumlah kad yang ada dalam kotak tu, tidak semestinya 8. Sebab dia mungkin 8 itu sudah
dikecilkan ke asalnya mungkin 16 kah, sudah dipotong-potong sifir 2 jadi 8. Okey, jadi tak semestinya 8 jumlah asal dia. Okey. Jadi di sini bila kita tolak 8 tolak 5 jadi 3, jadi 3, maka 3/8 lah jawapan dia. Ini kamu guna kalkulator pun boleh terus dapat ni 3/8 sini. Dapat. Boleh? Jadi itu adalah beberapa soalan kebarangkalian yang bagi saya sebenarnya tak ada banyak sangat kerenah dia sebab dia hanya melibatkan pecahan lah. Okay, cuma kena alert dengan soalan tu. Kena alert dengan kebarangkalian apa yang dia mahu. Okey, ada apa-apa soalan terakhir? Ada. 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 Okey. Okey. Kalau okey. Kalau okey thumbs up. 2 orang je. Aduh. Okey, jadi sebelum kamu ni saya ambil screenshot lah kejap ni. Malu saya ni, kelas saya ni 2 orang je. Kita screenshot kejap. Okey, kalau tak ada apa-apa, di situ saja kita jumpa lagi lain kali. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Thank you, sir. Okey. Thank you, cikgu.